Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya, alhamdulillah kita telah memasuki sehingga kepada 10 yang terakhir bulan Ramadan ini, dan mungkin sebahagian daripada kita selepas ini akan kembali kepada tempat i'tikaf. Bagi yang beriktikaf, dan seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan kemuliaan-kemuliaan bagi hari, bulan, tempat, ialah disebabkan kerana turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada tempat-tempat ataupun bulan-bulan berkenaan. Dia telah menciptakan banyak bulan, kemudian dia telah memilih bulan Ramadan sebagai bulan yang mulia. Dari segi penciptaan, bulan itu sama sahaja, tetapi yang lebihnya ialah rahmat Allah Azza wa Jalla yang turun pada bulan berkenaan. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhanmu mencipta apa yang dia kehendaki dan dia memilihnya. Tidak ada perbezaan antara bulan dengan bulan Ramadan dan bulan lain di sudut hari, masa, tetapi yang bezanya ialah rahmat Allah Azza wa Jalla yang turun. Dan turunnya rahmat Allah itu memerlukan satu tindak balas kita, iaitu menadah rahmat Allah. Jika rahmat itu turun dan kita semua tidak menadah rahmat itu, maka jadilah kita sama dengan kebanyakan orang yang hidup juga pada bulan Ramadan ini tetapi tidak mendapat apa-apa rahmat Allah Azza wa Jalla. Sama juga dengan orang yang ada di Mekah, yang duduk di Mekah tapi tidak menadah rahmat Allah. Kadang-kadang dia lebih buruk lagi daripada orang yang tak duduk di Mekah. Sama saja dengan orang yang sering pergi umrah dan haji. Jika dia tidak menadah rahmat Allah, sekalipun dia pergi ke tempat yang mulia tetapi rahmat itu tidak ditadah, maka dia tidak memperolehi apa-apa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan rahmat kepada kita semua dan kita berusaha untuk mengaut sebanyak mungkin rahmat itu. Wa an Anas radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kita sambung hadis kita. Qal la ghadwatun fi sabilillah aw rawhat khairun min ad-dunya wa ma fiha, muttafaqun alaih. Daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ghadwah fi sabilillah. Al-ghadwah ataupun ghadwatun bermaksud satu perjalanan daripada waktu pagi sehingga kepada matahari tegak, sebelum gelincir matahari, sehingga kepada gelincir matahari lah, sehingga gelincir matahari. Ghadwah Arab panggil. Rauhah, perjalanan daripada gelincir matahari sehingga ke malam, itu nama rauhah. Hadis ni kata la ghadwatun fi sabilillah, la ghadwatun fi sabilillah, perjalanan pada waktu pagi sehingga tengah hari pada jalan Allah, au rauhah, atau pada waktu petang, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan segala isinya.
Perkataan lebih baik daripada segala dunia dan isinya, yakni perjalanan. Satu orang berjalan untuk mempertahankan Islam, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Belum lagi dia bercakap tentang dia berperang untuk mempertahankan keharmonian ataupun kesucian agama, seperti mereka yang jihad mempertahankan negara umat Islam dan pada berjihad pada zaman Nabi dan selepas daripadanya. Perjalanan itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Dunia dan segala isinya ini, ulama-ulama hadis terbahagi pada dua pendapat dalam mensyarahkan hadis ini. Satu, dunia dan segala isinya bermaksud ini cakap untuk mendekatkan faham saja. Kerana pahala tak boleh, akhirat tak boleh dibandingkan dengan dunia. Kita kata ini tak boleh dibandingkan, bahawasanya syurga lebih baik pada dunia, satu perbandingan yang terlalu jauh. Hanya satu juzuk kecil daripada syurga pun tak dibandingkan oleh dunia. Tapi oleh kerana otak manusia fikir yang elok tu dunia, maka nak banding untuk dia tak ada dah. Maka kena bagi tahu dunia lah. Otherwise sebenarnya dunia tak boleh dibandingkan dengan akhirat. Tapi nak banding lebih baik, kita tak boleh kata satu wanita yang terlalu huduh dan wanita yang terlalu cantik, kita kata dia ni lebih elok daripada dia ni. Ini walaupun betul, tapi dari segi perbandingan tidak seimbang. Kalau nak banding, biarlah yang dekat-dekat nak sama. Tapi oleh kerana manusia tidak boleh faham, melainkan apa yang dia saksikan, maka Nabi sebut dunia dan segala isinya. Ini juga yang disebut oleh ulama tafsir tentang unsur-unsur metafor dalam Al-Quran. Bila Allah nak ceritakan pada manusia tentang keindahan syurga, dia kata jannat tajri min tahtihal anhar, sungai yang mengalir di bawahnya, kebun-kebun syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Manusia bila sebut kebun, sungai, yang dia akan gambar kebun dan sungai yang pernah dia tengok. Kerana manusia tidak boleh buat, manusia ni tak boleh, kalau kita suruh dia buat apa-apa saja imajinasi dia tak akan keluar daripada apa yang dia lihat, dia bau, dia sentuh dan dia pegang. Maka oleh kerana itu, bila Allah nak ceritakan syurga, dia kena cerita satu unsur yang paling dekat untuk dia faham. Kemudian Nabi mendatangkan la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Tetapi syurga itu mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar dan tidak pernah berlaku lintasan dalam jiwa manusia. Tapi untuk dekat awak faham, itulah hakikatnya. Apa yang awak faham tapi tak sama dengan realitinya. Maka kita sebut syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maka dia tak bolehlah dia lukis, satu orang lukis kebun, kemudian lukis sungai, boleh macam ni lah syurga. Sebab Quran terpaksa berbicara dengan apa yang manusia, yang dekat dengan sens manusia. Itu saja. Demikian apabila diceritakan tentang hurul ain, tentang wanita-wanita syurga, kecantikannya itu dicerita sehingga kepada untuk membolehkan lelaki, juga wanita lah, lelaki faham. Tetapi sebenarnya pada hakikatnya, tapi Nabi kata jika lau ittala' nisa ahli jannah, jika wanita ahli syurga menjenguk ke dunia ini, maka cahayanya memenuhi antara langit dan bumi. Kerana keindahan tu tak boleh nak dibanding, tapi bercakap dalam bahasa yang dekat pada manusia. Kedua ahli syurah hadis menyatakan maksud hadis ini ialah kalau sekiranya kita ambil segala yang ada di dunia dan segala isinya untuk dibelanjakan, apa yang ada di dunia ini dan isinya untuk dibelanjakan, tak sama lagi dengan pahala manusia yang berjalan pada jihad pada jalan Allah. Itu makna kedua.
daripada tafsiran hadis yang sedang kita baca daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri, daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala ata rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ayyun nasi afdal, qala mu'minun yujahidu bi nafsihi wa malihi fi sabilillah, thumma qala man, qala thumma man, qala mu'minun fi syi'abin min syi'abi ya'budullah wa yad'u an-nasa min syarrih, muttafaqun alaih. Tadi pun hadis muttafaqun alaih. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki dan dia berkata, siapakah manusia yang paling afdal, yang paling baik? Nabi menjawab, al-mu'min yujahidu bi nafsihi wa malihi fi sabilillah. Orang mukmin yang berjuang dengan nyawanya dan hartanya pada jalan Allah, ini paling baik. Manusia ni dia berjuang dua. Dia bagi nyawa dia, diri dia wakaf untuk berjuang pada jalan Allah, ataupun dia beri harta. Dan harta adalah sesuatu yang penting bagi sama ada diberi harta dua, sama ada diberikan zakat fi sabilillah ataupun sedekah yang disifatkan oleh Quran yang diwajibkan kepadanya, ataupun sedekah yang tidak termasuk dalam kategori wajib tapi dia infak, harta dia lebih daripada apa yang Allah wajibkan kerana memperjuangkan jalan Allah Azza wa Jalla. Dan tuan-tuan, saya sentuh sedikit tentang menggunakan harta pada jalan Allah ni. Dan ini penting, terutama tuan-tuan tahu dalam isu-isu yang akhir ini. Saya semalam pergi berjumpa dengan seorang yang dikatakan termasuk yang program yang nak dimurtadkan itu. Walaupun dia sebenarnya tak murtad lagi lah, tapi diceritakan pengalaman dia dan apa yang berlaku. Dia satu orang ibu tunggal. Suami dia tinggal dia. Kemudian datang ke L ni dalam keadaan susah. Tak ada rumah nak duduk. Ada anak 3 sama dengan dia. Dia pergi minta merata tempat kebajikan masyarakat. Dia pergi kepada zakat. Zakat tak bagi. Dia minta pertolongan, merayu ke zakat. Zakat kata tak ada, peruntukan dah habis kerana hujung tahun. Jadi bila dah tak tahu ke mana, dia pergi pula jumpa seorang ahli politik, YB mana. Kemudian dia cerita dan YB ni bagi surat. Bila bagi surat, pergi ke bahagian zakat, terus pula dapat kerana ada surat YB. Sedangkan dia kata peruntukan dah tak ada. Kemudian dia hidup dalam keadaan susah, sehingga dia berjumpa seseorang yang memperkenalkan dia kepada pihak yang ada hubung kait dengan gereja, yang boleh menolong kesusahan dia. Memang dia orang nak tolong, dan mereka ni tolong dengan sungguh-sungguh lah. Tolong bayar sewa rumah dia, tolong bagi hantar makan, ziarah dia, dan buat sebaik-baiknya hubungan, sehingga timbul perasaan dia sayang pada mereka. Dan kemudian dia pun tengok bukan dia saja, ramai lagi orang-orang yang ibu tunggal. Mereka punya yang membabitkan ibu tunggal, termasuk juga orang yang kena HIV, termasuk juga mereka mu'allaf yang ditinggalkan oleh suami. Mereka ni tolong, bantu orang yang susah. Hasil daripada bantu ni memanglah ada orang yang akhirnya terpengaruh lah dengan ajaran Kristian ini, kerana manusia terpengaruh dengan akhlak. Pergi kepada mereka yang mengaku Islam ni, yang ada bilion, tak ada peruntukan.
Dan saya sebut ini satu perkara, dan ada beberapa benda yang sensitif yang diceritakan tentang membabitkan akhlak dalam urusan zakat ni. Kadang-kadang tak datang, tapi bila tahu kata ada orang nak cek, suruh bagi tahulah kata kami datang. Dan kemudian macam pertukaran, nak bagi sesuatu kena dapat yang lain. Artinya urusan yang tak betul dalam pengurusan ini. Tuan-tuan bayangkan, Allah Ta'ala buat peruntukan, antaranya peruntukan mu'allaf. Mu'allaf termasuklah mereka yang baru masuk Islam. Kalau baru tu mu'allaf lah, sampai 10 tahun mu'allaf apa lagi. Mereka yang kalau kita beri, dia akan suka dengan Islam. Dia kategori mu'allaf. Ini masalah kesempitan school of thought dalam negara ni, yang mana ada pihak yang cuba mendominankan diri mereka sehingga enggan memberi ruang kepada penafsiran nas agama yang lebih luas. Sedangkan walaupun penafsiran yang mereka pakai itulah penafsiran yang minoriti. Patutnya orang yang kalau kita beri dia mungkin minat dengan Islam, kita boleh bagi. Kalau kita beri kepada dia, mungkin dia yang hatta para fuqaha memasukkan mereka yang bermusuh dengan Islam, jika diberi tak bermusuh, juga boleh diberi zakat. Bayangkan kalau kita himpun duit zakat dalam negara ini 1 bilion lebih. 1 bilion itu bukan setahun, bukan maksudnya sekali, setiap tahun. Kalau satu negeri ada 10,000 keluarga fakir 10,000. Kalau kita hanya ambil negeri itu dapat 400 juta, ambil 100 juta, satu keluarga boleh dapat 10,000. Dan boleh menyelesaikan banyak masalah hidup mereka. Daripada dia beratur macam ni, datang ambil 150. Dia tinggalkan kerja dia, tolak 50. Kalau betul-betul zakat ini berfungsi, whatever dia orang nak kata, tapi kalau zakat ini berfungsi, bukan sahaja orang Islam selamat, orang bukan Islam akan minat dengan Islam. Sebuah negara yang majoriti orang Islam, yang ada zakat, ada macam-macam lagi peruntukan. Tiba-tiba masyarakat Islam dia yang pergi minta sedekah kat orang lain, yang minoriti. Saya tak dapat bayangkan betapa besarnya dosa manusia yang menyebabkan hak fuqara ini tak sampai. Patutnya orang lain minta dengan kita. Kita beri, bukan gereja yang bagi, kita bagi. Sekarang mereka yang beri. Dan of course, bila dia pergi ke gereja, tentulah padri menyanyi lagu gereja, takkan padri nak menyanyi lagu Raihan. You jangan buat satu kenyataan yang bodoh. Orang pergi ke masjid, tentulah orang cerita tentang agama Islam. You masuk ke gereja, dia nak cerita apa? Takkan dia nak cerita tentang sirah Nabi pula. Sirah Nabi Muhammad pula. Dia cerita tentang agama dia. Dengan kita cuba menutup kelemahan diri kita, kita bangkitkan isu kristianisasi. Betul lah, memang ada, saya tak nafikan. Tapi supaya orang terlupa hakikat mengapa mereka itu pergi ke gereja. Mengapa mereka pergi ke gereja? Mereka patut datang kepada pejabat urus zakat. Dan kita harap negara ini bentangkan berapa gaji semua ni bos-bos urus zakat ni. Bagaimana kita boleh tengok bangunan yang cantik-cantik urus zakat, tiba-tiba fakir miskin orang Islam kena pergi minta di gereja. Contoh tengok
macam mana kempen mengutip zakat ni. Berbagai teknologi digunakan, SMS pun boleh, ni semua jalan. Tuan-tuan tengok, buat iklan zakat, semuanya di tempat yang berprestij, yang mesti tinggi bayarannya, dalam usaha nak kutip duit zakat. Mengapa usaha yang sama tidak dibuat dalam mencari orang yang berhak menerima zakat? Mengapa program bersamamu lebih jumpa daripada kita? Dan kita beri zakat tak sama macam Kristian bagi. Mereka beri dengan kasih sayang. Itu yang mereka faham. Tengok, ucapkan ucapan yang baik. Kita beri dalam keadaan orang tu rasa dia minta sedekah dengan kita. Kemudian kita bagi tahu ini agama yang benar, itu agama yang salah. Islamlah way of life yang membentuk hidup yang baik. Awak buat contoh yang tak baik. Semasa 3 tahun lepas, masa saya jadi mufti, saya kata isu ni. Masa tu orang kata biar seorang dia. Tapi hari ini Alhamdulillah, bila berlaku ni semua orang cakap benda yang sama. Mana pergi institusi zakat? Oh, kita tak cukup, tahu tak? Macam mana you cakap tak cukup? You punya belanja mewah, bangunan yang hebat, kereta yang hebat, gaji CEO yang tinggi. Tiba-tiba orang Islam sekarang dia kata ribuan. Artinya kalau ribuan ibu tunggal, ribuan orang miskin yang tidak mendapat peruntukan, pergi nak kena isi borang, nak kena apa. Bila dia berkenalan saja dengan pihak gereja, dia orang datang ziarah, tengok, terus bagi. Ini tak datang rumah, isi borang. Tak boleh percaya ni. Pasal awak berapa? Suami, sebahagian orang ditinggalkan suami. Suami tak balik. Oh, dia tahu, awak pergi cari suami dulu. Ni peruntukan tak ada untuk orang macam awak. Kita tak pergi. Kita duduk. Tapi kalau kita dengar orang nak bagi 1 juta zakat, semua pergi pakai kod, ambil. Masuk dalam paper. 1 juta dibayar. Orang besar sendiri akan turun. Duit itu bukan duit awak. Duit itu duit fakir miskin. Tuan-tuan bayangkan, ini suatu isu yang bukan kecil. Kalau 1 tahun 1 bilion, kalau kita ambil sejak tahun 80 ataupun sebelum daripada itu, sudah berapa puluh bilion duit ni tidak digunakan dengan kadar yang patut untuk menyelamatkan orang Islam. Kalau betul zakat digunakan, bagi kat dia 200 buat apa? Panggil dia, awak kita uruskan. Ini gerai kita dah beli, ini modal awak berniaga. Keluarkan dia dari kemiskinan. Beri kat dia 20,000. Buat apa awak nak buat bangunan? Saya masih lagi nanti, kita akan ada orang buat hotel. Sekarang kita tahu, ada urusan zakat yang rugi meniaga. Ada kilang-kilang mereka yang rugi meniaga. Siapa nak tanggung? Ada yang buka smart itu macam-macam kedai itu kedai ni, rugi. Siapa tanggung? Ini bukan untuk diberniagakan. Oh, takut kita kena simpan, takut tahun depan tak dapat. Awak tak boleh cakap zakat setiap tahun. Kalau awak berfungsi, orang bayar lagi. Kita kena bising hal ni. Saya tak dapat bayangkan betapa banyak masalah ini. Memang orang Kristian, dia memang semua agama samawi ni, dia berusaha merebut. Dari sudut dia, dia betul lah. Orang susah dia pergi cari. Ramai pesakit AIDS yang duduk di Muslim, mereka duduk di gereja.
Pasal tempat lain memang tak nak ambil mereka. Ramai wanita-wanita mengandung luar nikah, semua orang buang mereka, pihak gereja ambil. Habis tu kita nak buat apa? Kita pergi, kita jangan awak pergi ke gereja, dan dia orang pun tak bantu lagi, dan kita pun tak bantu mereka. Kalau nak bantu pun bersyarat. Saya bimbang mentaliti nak himpun duit bagi banyak ni. Ini bukan duit awak, ini duit fakir miskin. Sekarang ni Alhamdulillah, Menteri pun bising, ramai orang bising ke mana zakat pergi. Dan kita nak tengok sejauh mana kita, sepatutnya zakat ni dibentangkan. Dia bentang umum 10 juta untuk fakir miskin. Kita nak tahu apa program yang awak buat untuk dia. Jangan buat program panggil fakir miskin datang macam ni, seorang akan dapat 200. Tapi program tu catering dia pun lebih pada hak dia orang dapat. Semua pegawai datang makan sekali, duitnya duit zakat. Kita jangan berhelah dalam menggunakan wang ini. Ini duit mereka. Mereka tak pernah perlu untuk makan hebat-hebat. Bagi duit ke mereka. Bagi bulan-bulan. Saudari kita ni cerita dia baru kenal dengan gereja sekejap je. 30,000 dia dah bagi. Maksudnya dia tengok susah. Pihak zakat suruh awak sewa rumah. Kawan ni hamba Allah Ta'ala ni sewa rumah 7 bulan mereka tak bayar. Dia tak ada rumah, dia kata awak sewa. Dah merayu. Dia dapat bantuan pun setelah isu dia keluar dalam surat khabar kata dia murtad. Baru zakat datang bantu. Lepas tu dia timbul dia nak buat pusat budak-budak. Kemudian dia kata nak kena ada rumah dia sewa. Dia orang pilih untuk sewa. Dia suruh pilih yang besar. Dia pun pilih yang besar. Bulan-bulan dia orang tak bayar. Gereja yang datang selamat dan bayar untuk dia. Dia sakit, anak dia tak ada makan, gereja yang datang bagi. Tanpa gereja tu kata apa-apa. Tapi of course lah tabiat manusia, bila banyak orang tolong, dia rasa termakan budi. Bila orang jemput pergi ke gereja, mereka pergi. Kita bukan kata ni, orang bukan Islam nak masuk masjid pun tak boleh. Kau nak dengar sepatah dua penerangan agama. Sistem ini kadang-kadang semua, saya tak tahu kalau ia sebuah kereta jentera besar, dia sudah rebut di sana dan sini. Sama ada kereta ni kita perbaik tu, kita tukar semua kereta baru. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut tentang masalah bagaimana peranan wang dalam agama, peranan harta. Dalam surah Al-Baqarah Allah kata, bila orang Islam rasa berat hati nak bagi bantuan kepada mereka yang miskin di kalangan orang kafir, itu bukan Islam. Allah menyatakan, laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiquna min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Allah kata, laisa 'alaika hudahum, bukan menjadi tanggungjawab engkau untuk memberi petunjuk kepada mereka. Walakinna Allah yahdi man yasha, tapi Allah memberikan petunjuk kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum, dan apa yang kebaikan yang kamu belanjakan, kamu dapat pahalanya. Tak payah kira Muslim terkapit ataupun kafir. Satu orang bukan Islam duduk di tepi jalan miskin, minta tolong, kita beri, maka kita dapat pahalanya.
Dia minta, maka zakat bagi, ini wang daripada pihak Islam kepada awak. Oh, pihak Islam sangat baik. Kita tak buat. Kita keluarkan fatwa. Tak boleh. Kalau bagi nanti habis. Orang Melayu macam tu lah. Ini akikah, orang bukan Islam tak boleh. Kalau makan secubit, batal satu kambing. Kalau makan sepotong daging, batal seekor lembu. Korban. Dia bagi satu negeri, tak batal. Fik yang sempit yang seperti ini masuk dalam kepala kita, mementingkan fatwa-fatwa remeh tanpa melihat kepada maqasid, the purpose of Islamic law ataupun Islamic syariah itu sendiri, tujuan untuk Islamic syariah itu sendiri, melihat kepada isu-isu tempelan yang seperti ini, yang merupakan hanya pandangan aliran school of thought beberapa mazhab saja, kemudian dijadikan itu yang nak dipertaruhkan. Kalau orang bagi pandangan boleh bagi zakat kepada orang bukan Islam untuk tarik daripada Islam, oh ni pandangan ni bahaya. Bukan bahaya apa, bahaya untuk dia lah. Teroris. Allah kata, kemudian Allah ingatkan, wa ma tunfiquna illa batigha'a wajhillah. Kamu tidak belanjakan melainkan mencari wajah Allah, yakni mencari redha Allah. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum. Apa yang kamu belanjakan daripada kebaikan, maka ia diberi balasannya kepada kamu. Wa antum la tuzlamun. Kamu tidak akan dizalimi. Kemudian Allah kata apa? Lil fuqara alladhina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'afuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Allah kata, lil fuqara alladhina uhsiru fi sabilillah, kepada orang-orang fakir. Allah cakap dalam konteks ni, pertama Allah cakap tentang golongan muhajirin, kepada orang-orang fakir yang dikepung pada jalan Allah. Maksud mereka ni, orang muhajirin ketika itu, mereka nak pergi cari makan ataupun nak pergi balik ambil harta, mereka tak boleh kerana mereka masuk Islam. Jadi musuh sentiasa duk tunggu nak ambil tindakan pada mereka. Jadi mereka terkepung kerana Islam mereka. Hal yang sama berlaku kepada golongan mu'allaf bila mereka tinggalkan keluarga mereka. Jangan duk tengok kerana mereka ni mu'allaf pun dulu mulia duduk dalam agama dia, dihormati, masuk Islam kena mereka minta sedekah 3-4 kali isi borang baru dapat. Lepas tu tinggalkan. Kemudian tu kita cakap, tengok sekarang orang murtad. Bukan pasal apa? Pasal ada orang duk ajak masuk agama dia. Ya, tapi pasal awak tidak menunaikan tanggungjawab. Allah kata, dan ini merangkumi semua golongan fakir. Allah kata, la yastati'una darban fil ard. Mereka tak mampu untuk bergerak di atas muka bumi. Yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Orang jahil menyangka mereka kaya kerana nampak mereka macam biasa. Al-Imam Al-Qurtubi kata, bila kita nak beri zakat, kita jangan nilai pada baju orang. Kemungkinan dia susah tapi dia tak cakap. Dia terpaksa belanja, berjuang pada jalan Allah dalam banyak perkara. Tapi dia adalah baju dia. Hamba Allah tu cerita pada saya, dia orang mari tengok rumah saya, dia tak bagi sebab ada piring Astro. Itu penyewa lama punya, dia kata, bukan saya punya. Dia carilah apa saja untuk jadi tak boleh bagi. Bukan dia cari, maka macam mana aku nak cari sebab supaya dia dapat. Dia cari sebab supaya dia tak dapat. Mereka boleh jawab. Mereka kata, tak, ni ada peruntukan kita bagi ni. Ni Dr. Asri ni dia tak tahu, kata. Saya pun bertugas juga tinggal atasan ni. Saya pun tahu juga operasi ni. Nak bagi tak bagi ni pada kita. Baru ni hamba Allah seorang mengadu. Dia pergi ke satu urus zakat ni banyaklah. Pergi. Dia kata, saya ada pihak orang sekian-sekian bagi tahu ada peruntukan untuk orang
yang tak mampu bayar sewa rumah dan saya tak mampu. Pakcik tu pergi. Dia kata tak ada. Habis siapa bagi tahu ni? Sahabat saya dia ada. Dia kata saya duduk. Dia pergi nak bayar. Saya kata saya dengar benda ni. Lepas tu dia sebutlah nama orang sekian-sekian kata. Tapi dia kata nama saya tak ada. Dah habis lah. Lepas tu dia insist juga kata, tolonglah cek sekejap. Dia kata nama saya ada. Bila cek, tengok ada. Kalau ada tak ada pun, pertama zakat ni memang banyak. Awak layanlah orang, makcik, apa khabar? Sihat ke? Tak apa, makcik isi ni. InsyaAllah kita cuba. Tak ada ke bahasa yang elok? Dan masalah inilah orang yang kerja di bahagian-bahagian agama ni. Bila dia kerja untuk gaji, tapi tak ada satu perasaan dakwah dalam jiwa dia. Bukan semualah, saya tahu yang bagus-bagus. Tapi ramai yang tak ada perasaan itu. Dia tak kongsi semangat nak dakwah. Dan cuma dia marah kalau orang lain sibuk dakwah lah. Dia tak kongsi perasaan nak dakwah. Kalaupun itu tak termasuk dalam tugas awak. Awak Muslim, awak da'i, gunakan. Dia kata tak ada dalam etika zakat kena cakap bahasa macam tu pun. Tak boleh lah. Awak Muslim, ini da'i, layan orang elok-elok. Datang, panggil dia, cakap elok. Makcik perlukan apa? Cuba tuan-tuan pergi. Saya sebenarnya nak bayar zakat 100,000. Pakcik, sila pakcik. Pakcik duduklah ya. Nanti. Lepas tu duduk sekejap tu nak kata, sebenarnya saya silap. Saya nak minta zakat. Pakcik ni. Duduk. Saya ingat, tak silap saya ada satu majalah. Wartawan dia, artikel. Tanah Al-Islam ke apa. Dia tulis tentang pengalaman dia buat kerja ni. Dia buat ni, lakonan ni. Pertama dia pergi berlakon, dia nak minta zakat. Kemudian dia dilayan dengan begitu buruk. Kena berlakon nak beritahu bayar zakat, dia dilayan dengan begitu baik. Orang lain pergi cari. Dia cerita, anak dia sakit. Siapa tak? Dia telefon pihak gereja. Orang padri berkenaan ada jauh di Sabah. Dia kata, oh saya minta maaf saya ada Sabah. Tapi tunggu sekejap. Nanti dalam masa 5-10 minit, wakil gereja datang bawa anak pergi klinik. Dia kata mana lagi layanan. Kita kalau bagi, macam mana tak boleh? Dia orang tak datang jumpa, kata kalau datang macam minta sedekah, susah. Gereja pergi cari rumah ke rumah. Kalau awak tak boleh bagi zakat, awak bagi ke NGO supaya pergi cari. Kita banyak NGO pergi cari orang miskin. Dan kita kena fikir, saya sedang nak mencadangkan supaya ada Suruhanjaya zakat ni. Polis ada Suruhanjaya, semua ada Suruhanjaya. Siapa dah tak dapat dah zakat, kita adu pada Suruhanjaya zakat. Tunggu 2-3 hari. Allah Subhanahu wa taala sebut tentang mereka ni. Mereka yang miskin atau memerlukan wang tapi tidak zahir pada diri mereka kemiskinan. Yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Orang jahil sangka mereka kaya disebabkan mereka tak berminta-minta. Tuan-tuan, terutama kita tahu kadang-kadang orang-orang yang, saya tahu kawan-kawan yang berkhidmat untuk fisabilillah ni, yang pergi menumpukan masa pergi dakwah kepada non-Muslim. Mereka pun susah hidup mereka. Tapi oleh kerana mereka telah jadikan ini kerja mereka dakwah. Kita tengok memanglah dia ada kereta, dia ada apa. Itu urusan dia. Tapi kita kena fikir. Walaupun dia tak minta, kita kata dia perlu, kita patut bagi pada dia. Yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Allah kata, ta'rifuhum bisimahum. Tapi mereka diketahui dengan tanda-tanda yang ada pada mereka. Sebab tu bila kita nak faham orang senang susah, kena masuk dalam hidup dia. Apa dia makan, apa cara dia belanja. Quran bagi tahu, la yas'aluna an-nasa ilhafa. Mereka ini tidak meminta-minta kepada manusia. Allah kata, wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa yang kamu belanjakan daripada kebaikan bagi kat mereka ni, Allah tahu, mereka layak. Maka para fuqaha kata,
Kalau ada orang susah yang tak minta, lebih patut kita beri. Kerana dia ada ciri, pertama miskin, kedua ada akhlak Islam. Tapi kita buat, dah dia tak minta, mana saya tahu nak bagi. Itu kita. Quran dahulukan mereka ni. Kalau kita, ini pasal kenapa ni pekerja-pekerja daripada agama lain ni sanggup ada masa pergi sana pergi sini, sebab mereka dibiayai oleh pihak mereka untuk bekerja sepenuh masa dengan dakwah. Tapi kita tak biayai pada pendakwah kita. Bagi pendakwah, awak pergi cari orang miskin, awak dakwah ni. Kalau kita beri, ramai orang yang akan, orang bukan agama lain akan rasa dilayan seperti mana orang Islam ni rasa gereja layan mereka. Duit mana? Duit zakat. Bukan untuk buat bangunan. Bukan untuk tukar kereta baru. Tapi tak tahu kereta tu pergi mana. Kau nak tukar kereta masuk hutan-hutan pergi cari orang miskin, tak apalah. Kalau nak berkilat, bersusun di depan pejabat, nak buat apa? Ini. Siapa kalau tak bangun, kita kena kata juga. Nabi kata, mu'minun yujahidu bi nafsihi wa malihi fi sabilillah. Qala summa man? Qala mu'minun fi syi'abin min asy-syi'ab ya'budu Allah wa yad'u an-nasa min syarrih. Nabi kata yang baik ialah orang mukmin yang berjuang dengan nyawa dan harta daripada jalan Allah, dan kemudian orang mukmin yang berada fi syi'abin, fi sya'bin, yang berada di sya'bin min asy-syi'ab, yang berada di sya'bin min asy-syi'ab. Sya'bin ni bermaksud yang berada di lereng-lereng bukit. Ya'budullaha wa yad'un nasa min syarrih, menyembah Allah dan meninggalkan manusia daripada kejahatannya. Nabi bukan pentingkan lereng bukit tu. Dalam riwayat lain Nabi sebut Sya'aful Jabal, maksud di puncak-puncak. Sya'aful Jabal ni maksud di puncak-puncak gunung. Maksudnya jika kita dapati kita ni kalau berkawan dengan orang akan menyebabkan keburukan menimpa orang. Perangai kita ke, ataupun kita tak mampu untuk kontrol diri kita daripada terpengaruh dengan unsur buruk yang ada pada orang lain. Ketika itu orang mukmin yang baik, kata Nabi, ialah orang mukmin yang tinggalkan masyarakat dia, menyembunyikan diri dia, kerana dia takut dia jatuh ke dalam kejahatan mereka ataupun mereka terkena kejahatan dia. Tapi tuan-tuan tak boleh buat lagi lah. Melainkan tuan-tuan rasa, aku kalau berkawan dengan orang, orang akan dapat masalah ataupun aku akan dapat keburukan mereka. Zaman ini biasanya ialah zaman fitnah. Bila berlaku fitnah pada satu-satu tempat, ataupun kita sendiri kadang-kadang kita pergi duduk dalam masyarakat kita, tak boleh nak bergaul dengan mereka. Kita tak pergi duduk di gunung-gunung lah, kita tak apa bercampur lah dengan dia orang ni. Bukan tanda kita sombong. Walaupun yang afdalnya seorang mukmin yang dibuat seperti para anbiya, para sahabat buat, iaitu campur dengan orang dan masukkan unsur baik kita pada orang. Tapi kalau kita tak mampu yang tu, kita campur dengan orang, unsur jahat mana kita, ataupun jahat kita pergi ke dia. Maka Nabi SAW kata mukmin yang afdal dalam keadaan itu ialah yang larikan diri, duduk bersendirian daripada terlibat dengan mereka ni. Dalam hadis yang lain Nabi kata yushiku an yakuna khairu malir rajulil muslim ghanaman atau al-ghanam yatba'u biha sya'ful jibal wa marata'al qatr. Nabi kata hampir akan berlaku nanti di mana sebaik-baik harta orang muslim ialah kambing yang mana dia letak dia kepala-kepala ataupun di kemuncak-kemuncak bukit ataupun gunung, ataupun dia pergi ke kawasan-kawasan lembah yang ada air, kerana dia meninggalkan masyarakatnya yang rosak. Kita benda ni boleh apply dalam banyak keadaan lah. Kadang-kadang kita laksanakan dia dalam kehidupan kita yang moden ni. Kadang-kadang kita duduk dalam satu tempat, kita cuba baiki, mereka tak jadi. Bahkan keburukan mereka datang ke kita. Kalau kita bergaul, kita terpaksa terlibat dengan kejahatan itu. Kita nak masukkan unsur baik kita, nampak macam memang dia close door betul.
So kita pun mengambil perangkatan, kita uzlah, dia panggil uzlah. Kita ni bersendirian. Uzlah ada dua jenis. Satu dia panggil uzlah syu'uriyah. Kedua ialah uzlah jasadiyah. Uzlah syu'uriyah ini kita beruzlah, iaitu kita bersendirian secara perasaan. Kita duduk dengan dia orang, tapi perasaan kita tak join dia. Kerana kita sedang berusaha nak masukkan, kita tak kongsi, kita tak share dengan apa yang dia gembira tu. Ini lebih afdal. Kalau kita mampu duduk, kita tak, dia punya tak kena ke kita tak share dengan dia, tetapi unsur kita pergi pada, kita tetap uzlah. Kedua, kalau kita tak mampu, kita uzlah jasadiyah, iaitu kita dengan memang betul-betul tinggalkan mereka. Ni biasanya orang duduk pejabat, keluar makan dengan dia orang je, dia nanti mengumpat, dia nanti maki orang. Kita tak boleh tahan. Kalau kita tak maki pun, lama-lama kita kena sekali. Time makan mesti dia ajak kita pergi. Last sekali kita kata tak apa, awak pergilah, saya tak pergi hari ni. Itu contohlah bagaimana kita praktikkan benda ni, supaya kita tak terlibat dengan dia. Melainkan kalau kita boleh kata pada dia, susahlah, apa awak banyak tuduh orang sana, tuduh orang sini. Dan ini adalah antara perkara yang disebut oleh Nabi SAW tentang ciri mukmin yang baik. Hadirin dan hadirat yang rahmati Allah, saya ingat kita baca dua hadis ini dan insya-Allah kita buka pada sesi perbincangan. Seorang yang menjadi hartawan hasil daripada salah guna rasuah daripada harta rakyat dan kekayaan tersebut diwarisi oleh keluarga beliau. Bolehkah beliau bertaubat kepada Allah untuk mensucikan diri sedangkan harta kekayaan tersebut telah diwarisi sehingga sekarang? Dia ada dua perkara. Yang pertama, dosa yang hanya membabitkan antara dia dengan Allah. Kedua, dosa yang membabitkan dia dengan hamba-hamba Allah yang lain. Khususnya seperti harta. Dia boleh bertaubat, tetapi dia hendaklah meminta halal secara, sama ada detail pun secara umum, terhadap apa yang dia lakukan ataupun dia buat umum. Jika sesiapa rasa dia telah ataupun dia tahu hak siapa yang dia ambil, dia pulangkan. Jika dia tak tahu untuk dia siapa dia nak pulangkan, sebahagian para ulama menyatakan bahawasanya dia boleh infak harta itu dengan dia meniatkan supaya pahalanya dapat kembali kepada empunya asal harta itu, jika dia tak tahu. Tapi yang pentingnya, tak bolehlah dia curi 3 juta duit orang, kemudian dia pergi duduk satu, aku taubat. Kau ni dah hilang 3 juta. Kau kena bagi balik kat dia 3 juta dia, kemudian kau taubat. Dalam internet terdapat beberapa kritikan terhadap ustaz, terutama daripada penganut agama Hindu, menyatakan komen ustaz terhadap penganut agama Hindu agak keterlaluan. Ya ke? Saya komen mana tu? Saya ada komen pasal interlock, dan saya tahu ada beberapa parti politik ada hubungi saya. Saya kata, dia orang kawan yang potong video tu pun mungkin tak potong yang sepenuhnya. Perkataan paria bukanlah digunakan oleh orang Islam. Istilah paria ni tidak ada dalam Islam, tak ada kasta. Istilah paria ni ialah istilah yang digunakan oleh agama Hindu sendiri kepada penganutnya. Jadi kalau dia nak marah, dia kena marah kepada punca istilah tu datang. Tak ada, Islam tak pernah kata ini manusia ni apa kelas bawah kelas atas, sama dalam Islam. So maka kalau ada orang bantah pasal penggunaan istilah paria tu, di samping dia nak bantah orang lain guna, dia kena fikir kenapa agama dia guna. Itu saya kata. Dia nak marah tak apalah, biasalah. Adakah mereka yang uruskan rumah anak yatim termasuk dalam asnaf? Termasuk dalam asnaf? Anak yatim tak termasuk dalam asnaf.
Tetapi jika mereka miskin, mereka masuk di bawah kategori miskin. Karena bukan semua anak yatim miskin. Ada anak yatim lebih kaya daripada kita pun ada kan. Anak yatim ni anak yang apa? Tak ada ibu bapa dan dia belum balik lah. Kalau macam Datuk Hanafiah tak boleh panggil anak yatim pula. Datuk Rais pun bapak je nama yatim, dia bukan. Apa pandangan jika kita melakukan uzlah jasadiyah atau syu'uriyah terhadap keluarga ibu bapa sendiri? Kita ibu bapa kita tak boleh. Maksudnya kita tak pergi bergaul dengan ibu bapa, tak boleh. Kerana ada hak kita dengan dia, sekalipun dia kafir dan menentang agama kita. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika mereka berusaha untuk kamu mensyirikkan aku dalam perkara yang kamu tidak ada ilmu mengenainya, jangan taat kepada kedua ibu bapa, tapi buat baiklah kepada mereka dalam urusan dunia. Kita balik rumah, mak kita kata bang kita. Allah, kita ingatlah macam setiap kali dia kata, kita terasa tu macam dapat pahala lah. Alhamdulillah kan. Banyaklah dunia ni orang kata ke kita. Kadang-kadang kita nak pujuk hati kita, tak apalah, kita ni pahala tak banyak, mudah-mudahan dapat pahala dengan dia kata tu. Moga dia pahala banyak sebagian orang. Jadi dia kata kita, dia kesian kat kita, dia nak bagi kat kita pahala tu. Apa pendapat Ustaz tentang tindakan seorang memilih masjid dengan sebab ada imam datang dari Saudi atau bacaannya lebih sedap? Semua masjid selain daripada 3 masjid itu sama saja. Dari segi masjid sama. Jadi kalau kita semayang mana-mana masjid pun pahalanya dari sudut masjid, pahala sama. Tetapi kelebihan sembahyang seseorang, kualiti sembahyang seorang kadang-kadang bergantung juga, bukan kadang-kadang, bergantung juga pada kadar khusyuk dia. Dan khusyuk itu kadang-kadang terbabit ataupun memang ada kaitan dengan imam. Sebab itu Nabi kata, bila nak pilih imam, ahsanuhum aqra'uhum li kitabillah, orang yang paling elok baca kitab Allah. Jadi bila ada imam yang paling elok baca kitab Allah, kita pergi ikut dia lah. Tak ada masalah. Tak bolehlah kita kata masjid ni afdal daripada masjid tu 27 orang, masjid ni dapat 29. No. Bukan soal masjid, soal kita nak cari imam yang aqra'uhum li kitabillah, yang paling pandai membaca kitab Allah. Maka kalau dia cari untuk membolehkan dia lebih khusyuk, dia lebih faham, dia lebih tak serabut, kadang-kadang kita pergi ke belakang tu imam, dia baca salah, kita kacau perasaan kita. Ataupun kita bila kita dengar dengan itu, maka kita mencari itu, wallahu ta'ala alam. Kalau dia cari kerana nak membina khusyuk dia, bagi saya dia memperoleh pahala kerana dia berusaha, berjuang untuk mendapat sembahyang yang baik, solat yang baik. Tapi taklah seperti mana yang saya sebut tuan-tuan dulu, sebahagian kitab fiqh sebut kan, kalau dah baca pun sama-sama baik. Tengok Nabi kata a'lamuhum bisunnah, yang paling tahu tentang sunnah. Kalau sunnah pun baik. Kemudian yang aqdamuhum lil hijrah, yang paling awal hijrah pun baik. Okeylah kalau dah semua, dia Quran baik, sunnah pun baik, pengetahuan sunnah dia pun baik, dari segi semangat Islam dia pun bagus. Dia ada 3 ni, imam ni kalau ada tempat kita, kita kekal di tempat kita je lah. Cuma sebahagian kitab fiqh tu seperti Syurun Bulali, dia agak melebihi kadar yang patut. Dia kata cari yang paling handsome pula. Kadang-kadang fuqaha ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun mereka,
Tak ada satu sebab kau nak cari paling handsome. Bukan sama. Kalau letak 10 orang, 20 orang anak dara tengok, bukan sama. Mungkin dia ni kata dia ni handsome, mungkin dia ni kata mana nak boleh tentu. Lepas tu dia kata kalau dah sama handsome, cari yang siapa yang paling lawa isterinya. Ahsanuhum zawja. Yang paling, kerana dia kata bila isteri lebih lawa, maka semayang lebih khusyuk sebab tak teringat kat perempuan lain dah. Allah, come on lah. Kalau tanya orang lelaki ni, bini lawa macam mana pun memang teringat nombor 2, nombor 3 juga. Cakap bohong jangan bulan puasa. Lebih daripada itu lagi dia kata kalau dah tu cari siapa yang paling besar kepalanya. Kepala ni. Saya tak tahu macam mana dia boleh terfikir macam tu. Dia kata kerana bila lebih besar kepalanya, lebih panjang balutan serbannya. Jadi hak mana kepala kecil-kecil lebih buruk lagi dia kata asgharuhum udwan, yang paling kecil kemaluannya. Kerana itu akan menyebabkan kurang syahwat, dia kata. Mana makmum nak boleh hukum? Makmum mana boleh tahu apa tu imam? Nak sabar. Ada kita kalau ada 3 orang tu imam, 4 orang calon, tak akan nak suruh tu imam masuk bilik tu imam makmum. Come on lah. Tapi setengah orang kata, oh tak boleh kritik kitab-kitab lama, apa saja dia kata kita kena telan je. No lah, kita ada hak lah untuk bagi pandangannya berbeza. Walaupun dia ulama, dihormati, tapi kalau pandangan itu silap, tak perlu. Macam pandangan, macam-macam yang saya sebut kan. Kadang-kadang andaian-andaian fiqh yang tak masuk akal. Ini bulan puasa sebut lah. Dia kata jika berlaku persetubuhan suami dengan isteri dia, jika kemaluannya itu terbelah 2, satu masuk isteri yang pertama, satu masuk isteri kedua, siapa yang kena mandi wajib? Benda nak cerita benda macam tu. Jadi dia kata suami kena mandi, isteri tak kena sebab tak habis. Tak, masalahnya bolehkah benda tu berlaku sehingga nak buat andaian dalam kitab fiqh? Hukum jika isteri masuk jika suami masuk keseluruhannya ke dalam kemaluan isteri, masuk diri dia ni, come on lah, ini bukan King Kong. Saya lihat ada kitab fiqh yang sebut. Dulu kalau kita belajar, saya tahu orang lut, kita jangan bertikai, ulama lebih tahu pada kita. Bukan semua benda. Kita bukan petikai peribadi dia, tapi kita kata cakap ni dah tak perlu, dah melebihi kadar yang patut. Sebahagian pendapat ada kan, ya sebahagian pendapat. Saya ya macam gosok gigi bulan puasa. Ya itu pandangan. Kita masih berhak. Nabi tak pernah kata gosok gigi selepas daripada zuhur makruh. Tak pernah kata. Bahkan Nabi kata laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwa inda kulli salat. Setiap kali waktu salat Nabi nak zuhur. Nabi tak pernah kata bulan puasa tak puasa. Cuma ada fuqaha andaikan bila gosok gigi hilang bau, bila hilang bau padilah hilang. Ini tak ada kena mengena, bukan bulan puasa suruh duk ha kat orang. Kau bau sikit. Tak ada agama. Nabi cerita bau itu kan lebih baik di sisi Allah, bukan Nabi suruh duk pergi bubuh kat hidung orang. So, walaupun ada dalam kitab fiqh, tapi kita kenalah ada hak untuk, dan bukan, janganlah baca satu buku saja, bacalah fuqaha-fuqaha yang lain, kritikan antara satu sama lain. Mereka bukan malaikat, mereka alim, betul. Tapi semua orang mungkin tersilap dan memberi pandangan. Mengikut Selangor kini, kutipan zakat tahun lepas 336 juta, agihan kepada fakir miskin hanyalah 14 juta saja. Saya tak tahu, saya tak baca, tapi kalau macam tu duka cita.
Mana lebih afdal, beri zakat fitrah kepada fakir miskin yang kita kenal, jumpa sebelum raya, kepada lembaga zakat tapi belum dia agih. Ini fuqaha bincang. Sebahagian mereka kata zakat mesti diberikan kepada pihak ulul amri. Kerana ulul amri lah yang akan menentukan siapa yang bayar dan tak bayar. Jika tidak dapat diuruskan urusan zakat. Kalau tidak, kita tak tahu siapa yang bayar dan tak bayar. Cumanya apabila dunia Islam berlaku macam kekacauan di sudut hilangnya amanah, kepercayaan terhadap amanah kepada para pemerintah, maka di kalangan para ulama seperti Syekh Rashid Ridha, dia mengeluarkan pandangan supaya kalau dia rasa dia tak yakin, maka dia beri kepada pihak yang lebih dia yakin. Maksud dia bagi terus pada fakir miskin lah. Ini pandangan mereka. Walaupun benda ini ada perbezaan pendapat. Perlis dulu nak keluar pandangan supaya tak boleh stick mesti bagi ke ulul amri. Cuma kita bersetuju, selain daripada ulul amri, tak boleh melantik wal amilina alaiha. Tak boleh parti politik kata ini amil parti PAS, ini amil parti UMNO. Tak boleh. Selagi mereka bukan kerajaan. Kalau mereka dibenarkan melantik amil parti ataupun organisasi, ini amil organisasi ini amil organisasi ini. Kalau mereka buat, semua orang buat, habis zakat kita tak tahu ke mana. Lebih tak tahu, tak tersusun. Zakat kalau nak bayar pada amil, mesti kepada amil yang dilantik oleh ulil amri. Tapi kalau kita kurang keyakinan, mungkin kita boleh pergi pada qaul tadi. Kita tengok orang tu memang miskin. Kita ada 20,000, kita tengok rumah dia nak roboh, dan kita duk dengar zakat hak duk bagi ni tak sampai, kita bagi kat dia. Ni duit saya, 20,000 zakat, awak buat rumah awak, belanja keluarga awak supaya keluar daripada kemiskinan. Adakah sunnah membaca witir dalam membaca witir, kunut dan witir? Sahabat sendiri berbeza dalam hal ini. Ali bin Abi Talib dan riwayatnya dia membaca witir. Siapa nak baca witir, dia boleh baca witir. Apa bacaan? Baca kunut siapa? Baca kunut. Baca kunut dalam witir dia boleh baca. Apakah bacaan semasa kunut? Bacaan kunut itu, bacaannya ialah bacaan yang diriwayatkan oleh Al-Hasan bin Ali. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Atau Allahumma hdina fiman hadait. Yang tuan-tuan baca, tuan-tuan, yang dibaca oleh kebanyakan orang dalam subuh itu dibaca dalam kunut witir. Yang dibaca kunut witir. Lailatul Qadar menurut sunnah. Adakah Lailatul Qadar boleh mengubah qadar mu'allaq dengan sebab doa? Tuan-tuan, tidak banyak nas. Yang jelas nas menceritakan tentang kelebihan Lailatul Qadar ini di segi ibadat. Maksudnya ibadatnya melebihi 1000 bulan. Cumanya Lailatul Qadar ini tentu tempat yang mustajab doa, sebab Aisyah bila tanya Nabi apa yang patut baca bila jumpa Lailatul Qadar, Nabi suruh dia doa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Semua kita akan jumpa Lailatul Qadar. Tak ada orang tak jumpa. Mana ada orang skip satu malam dia tak wujud. Cuma adakah dia menemui Lailatul Qadar dalam keadaan dia beribadat kepada Allah dan berdoa kepadanya, ataupun dalam keadaan dia duduk tidur tak buat apa-apa, dan dia atau lebih buruk lagi jika dia bermaksiat. Kadar manusia dapat Lailatul Qadar tak sama berdasarkan kadar jiwa yang dia tadah dengan rahmat Lailatul Qadar, seperti yang kita sebut awal tadi. Sama juga macam kita pergi umrah, bukan sama orang yang dapat kesannya. Sama juga dengan orang yang pergi haji. Sama juga dengan orang solat 2 rakaat ke solat tarawih ataupun solat qiyam. Kita solat, bukan sama. Kadar rahmat Allah turun. Kerana berdasarkan kadar jiwa yang dia tadah untuk menerima rahmat Allah.
Zakat selalu berhujah bahawa bayar sendiri tanpa melalui zakat berdosa walaupun sah zakatnya. Berdosa kerana mereka menyatakan bahawasanya telah mukhalafah dengan ulul amri dalam perkara yang disuruh agama untuk kita taat. Kita disuruh taat kepada ulul amri dalam perkara yang tak bercanggah dengan agama. Dan bayar zakat tak canggah lah. Bila kita tak bayar pada dia, kita berdosa kerana kita tak taat dia dalam perkara yang baik. Asalnya, siapa yang bayar zakat terus, zakatnya sah. Tapi ulul amri suruh bayar pada dia, kita tak bayar, kita berdosa kerana tak taat pada ulul amri. Dan kedua, jika ulul amri tuntut kita supaya bayar sekali lagi, kita wajib bayar. Sebab dia nak buktikan kita bayar. Namun ada keadaan yang berbeza. Apabila, yang Rashid Ridha sebut keadaan kecuali apabila kita yakin ataupun kita benar tak percaya bahawa zakat jika kita beri kepada wakil dia ini, zakat itu sampai kepada fakir miskin. Maka fuqaha terbahagi pada dua pandangan. Satu, mereka kata walaupun kita tak yakin, kita bagi juga kerana dosa ulul amri tanggung. Yang kedua, mereka kata betul dosa dia tanggung, tapi fakir miskin akan menjadi mangsa kezaliman. Sebab hak ini hak mereka. Maka jika kita yakin tak sampai, kita bagi pada fakir miskin. Tuan-tuan boleh pilih salah satu daripada dua mazhab. Solat membaca surah dengan melihat Al-Quran, apa hukumnya? Dibolehkan kerana Aisyah radhiyallahu anha telah imam Zakwan menjadi imam dalam pada Aisyah, dan kemudian mereka melihat mushaf dan tidak, Aisyah tak membantah perbuatan itu. Bacaan doa semasa buka puasa. Baca doa macam buka puasa. Walaupun Allah malaka sumtu, wa bika amantu, tidaklah sabit daripada Nabi SAW. Tetapi yang sabit ialah Nabi kata doa yang mustajab antaranya da'watus saim 'inda fitri. Doa orang yang berpuasa ketika dia nak buka. Jangan doa apa-apa doa. Termasuklah zahabakumul zam'an, itu juga termasuk di dalam doa yang boleh dibaca. Walaupun sebagian kata itu bukan doa, itu wirid. Whatever lah, bacalah apa-apa bacaan sama ada sendiri. Tidak semesti angkat tangan tinggi-tinggi masa dia nak makan, dia minta ya Allah ampunkan aku. Dia boleh termasuk dalam doa yang mustajab. Perlukah kita berqiyamul lail walaupun kita sudah bertarawih? Tidak ada had bagi solat malam. Maka solatlah. Salatul lail masna masna. Idza khashiya ahadukum as-subh falyutir wahid. Semayang malam dua-dua. Jika kamu bimbang masuk waktu subuh, maka witir satu rakaat. Jadi semayanglah semayang malam. Ataupun semayanglah, bangun kita dah witir bersama dengan kita dah tarawih bersama dengan imam, kita dah dapat pahala semayang malam, dan kemudian kita bangun, kita solat lagi kurang 2 rakaat atau 4 rakaat. Kesemuanya adalah baik kerana dan membolehkan kita berdoa dan bertadarruk kepada Allah Azza wa Jalla. Adakah boleh orang yang solat Isya berimam kepada yang solat sunat? Asalnya para fuqaha berbeza pendapat dalam hal ini. Mereka berbincang adakah disyaratkan mesti niat imam sama dengan niat makmum. Maksud makmum kena sama dengan niat imam. Kalau imam sembahyang Isya, makmum kena niat Isya. Jadi masa sembahyangnya kena samalah. Tapi wallahu taala alam, kita ada sahabat yang salat sunat di belakang sahabat yang salat wajib kerana dia datang lewat. Ini menunjukkan tak semesti sama. Tapi yang penting sama ialah kifiat salat kena sama. Kifiat salat itu kena sama. Niat tak semesti sama. Maksud mungkin imam sembahyang Isya, kita ataupun imam sembahyang Zuhur, kita nak sembahyang Asar, dia jamak takhir. Niat tak sama, dia niat Zuhur, kita niat Asar, kita solat di belakang dia. Rupanya dia sembahyang Zuhur tadi yang dia belum solat. Sah tak sembahyang kita? Sah. Tapi kerana kifiatnya sama.
Tapi kalau imam sembahyang jenazah, kita sembahyang Isyak, tak sama kifiatnya. Jadi tak boleh lah. Jadi bila imam takbir yang pertama, kita takbir. Dia takbir yang kedua, kita pergi rokok. Orang kata pasal kau rokok sembahyang jenazah. Dia niat sembahyang jenazah, aku niat sembahyang Isyak. Janganlah mangkuk sampai macam tu. Asnaf antaranya fisabilillah. Bolehkah terangkan fisabilillah ni? Fisabilillah, perkataan fisabilillah dalam Quran, kesemuanya jika kita lihat, dia merujuk kepada orang yang berperang, sabil, berjihad, berperang fisabilillah. Bukan sekadar dakwah biasa. Wajahidu fisabilillah, berjihad pada jalan Allah tu banyak asalnya merujuk kepada perang sabil. Orang Melayu panggil perang sabil lah. Tu dia panggil sabil. Sabil tu jalan. Kemudian fuqaha melihat apa oleh kerana perang sabilillah li'i'la'i kalimatillahi li'ulya, untuk menaikkan kalimah Allah, maka mereka masukkan juga kerana ada hadis, kerana Nabi sebut siapa yang iltamasal ilm, siapa yang menuntut ilmu juga fi sabilillah. Ada hadis lain, maka dengan itu mereka ilhaqkan amalan-amalan lain yang dimasukkan dalam sabilillah, termasuk orang yang menyebarkan dakwah, termasuk orang yang menuntut ilmu, mereka luaskan menjadi fi sabilillah. Jadi kita boleh bagi pada orang mujahidin di Palestin, kita boleh bagi orang berjihad di Palestin, kita boleh juga bagi pada para duat. Bukan mesti mujahidin ni kena fakir miskin. Kita kata dia kaya dah. Kaya itu cerita lain, itu fakir miskin, bahagian fakir miskin. Sekalipun mujahidin tu dia kaya, tapi kita tetap boleh bagi zakat kat dia kerana dia fi sabilillah. Jangan kita fikir, oh mujahidin tu kena miskin dulu. Itu peruntukan apa? Fuqara. Begitu juga penuntut ilmu, juga duat, orang yang berdakwah. Mungkin dia kita tengok ada duit, tetapi dia telah belanjakan harta dia dan tenaga dia fi sabilillah. Dia berhak dapat peruntukan zakat. Begitu juga mu'allaf. Mu'allaf tu mungkin dia dah kaya, dah ada duit, tapi kita bagi lagi kerana nak jinakkan hati dia. Tak bolehlah buat orang zakat kata mu'allaf ni banyak duit, dia kaya. Dia bukan minta peruntukan fakir miskin, dia minta dia peruntukan mu'allaf. Ni boleh tak solat witir pada waktu malam, tak buat sunat? Sunat lain tak buat, witir terus lepas Isyak. Boleh. Boleh. Solat sambil dukung bayi. Kalau tengah solat, bayi tersebut buas, tendang-tendang, macam bagaimana penyelesaiannya? Macam mana? Tuan-tuan, kita dukung bayi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan dukung anak Zainab, kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam dukung, menunjukkan amalan itu boleh. Umamah Nabi hukum Umamah amalan tu boleh. Kemudian anak tu dia ngelupa, tak apalah, jangan bagi dia jatuh, jangan, tak apa, pegang dia. Kalau dia lupa, kita ubah sikit, kan? Yang penting jangan duk solat-solat dia campak turun bawah-bawah. Pegangmu tak suruh pula sampai. Peganglah dia. Solat witir termasuk dalam keumuman solat malam atau solat yang dikhususkan? Witir solat yang khusus. Witir. Artinya kalau kita semayang semua tapi kita tak semayang witir, kita tetap, sebahagian fuqaha dalam mazhab Imam Ahmad, dia tetap menganggap kita kurang. Bahkan sebahagian mereka mewajibkan itu.
Dan kita kata seakan macam makruh kerana kita tak tunaikan dia. Kerana witir ada nas-nas yang tegas mengenainya. Bolehkah solat tarawih 9 rakaat 1 salam? Solat tarawih tu yang 9, yang 1 tu witir lah solat tu. Tuan-tuan solat lah dua-dua. Setengah orang buat keluar fatwa. Ada di satu negeri entah berantah, dia keluar fatwa, siapa yang tak solat 20 rakaat tarawih tak sah. Saya ingat ni dah melampau. Dan siapa yang semayang 8 Wahabi. Dengan itu berdasarkan kepada undi 3 minggu berturut-turut, Wahabi masih lagi menang kerana ramai yang 8. Apa Wahabi? Ada lagi soalan tuan? Soalan yang kadang-kadang dah berulang saya tak ada. Habis lah? Cukup? Kap ke-12 SMS? Ini macam bayar zakat ni. Yang mana satu ni? Malam ni 3.25. So apa? Tak ada dalil apa pun untuk kita solat apa? Gerhana ke bukan gerhana? Tak ada hadis yang kata masa dia duduk situ doa mustajab, tak ada. Termasuk banyak orang cerita macam cerita apa, nak berlaku suara daripada langit apa benda tu, riwayat Abu Nu'aim, itu juga bukan hadis yang sabit. Berapa banyak Allah Ta'ala tawar doa mustajab malam Lailatul Qadar, tengah 1/3 yang akhir, antara azan dengan ni banyak yang mustajab. Dia tak cari, dia cari berapa ribu tahun sekali tu, dah lah tak ada dalil, pergi cari yang itu pula. Teruk manusia ni. Bulan keliling Kaabah. Astronomi mana bagi tahu dia? Tak ada hadis. Kok dia pergi jumpa Allah Ta'ala sendiri tanya, saya tak tahu. Tuan-tuan, ini i'tikaf dan kita digalakkan beriktikaf. Mudah-mudahan kita ambil lah sedikit ruang untuk beriktikaf, kalau tak pun belah malam yang ganjil untuk kita. Kerana inna anzalnahu fi, kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, dan malam Lailatul Qadar itu pada 17 Ramadan. 17 10 yang akhir. 17 Ramadan turun Quran. Allah kata sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar tu pada pada 17 lah. Dah 17 hari nuzul Quran. Bukan. Pada 10 yang akhir. Jadi mazhab kita pada 10 yang akhir lah. Tapi 17 kita cuti jugalah. Takkan orang cuti kita tak pergi kerja. Kita nak pergi kerja. Saya tak kata pendapat tu salah ke apa. Saya kata pendapat tu tidak kuat. Ada riwayat daripada Umar bin Waqid yang menyebut 17. Dan Ibn Katsir juga menyebut riwayat itu. Tetapi tidaklah begitu kuat untuk jadikan dalil. Pada umumnya inna anzalnahu fi lailatul, sesungguhnya kami telah menurunkan Quran pada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kata Nabi 10 yang akhir pada malam-malam ganjil.
Walaupun ada riwayat Imam Ahmad disebut 24 yang dihasan oleh Al-Albani rahimahullah, tapi yang penting yang 10 yang akhir. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad, alhamdulillah. Tuan-tuan, satu perkara yang tak patut lagi tapi saya sebut. Saya jemputlah tuan-tuan ke rumah saya sempena Aid ini ataupun selepas. Siapa yang balik utara silakan. Hari raya lah. Lagi 10 hari. InsyaAllah jemput ke rumah. Siapa yang balik ke utara ke, lalu ke utara, dan tuan-tuan tahu alamat saya, ahlan wa sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.